Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ana nak ajar tentang penggunaan bukan software online video maker iaitu Powtoon. So first kita search dekat kita punya search ni powtoon.com. So nanti bila keluar yang ni, kita just kalau yang belum ada account, sign up. So kalau dah ada account, just login je lah. So Ana start now. Okay, sign up with Google. Okay, first macam mana kita nak create, dia banyak Powtoon ni banyak penggunaannya, sama ada kita nak guna untuk slide ataupun buat video ataupun projek apa-apa. So kita nak buat pada hari ni anak nak ajar tentang create video menggunakan Powtoon. So kita just tekan create and then tekan dekat horizontal punya pilihan. Okay, first nanti dia akan keluar kat sini sama ada kita nak choose modern age, whiteboard, cartoon, infographic or real. So depends sama ada dia memang banyak design. So contoh kita pilih untuk cartoon. So memang Powtoon ni terkenal dengan macam buat satu video animasi, bukan video animasi macam untuk lagi video tu lagi menarik lah. Okay, so sekarang kita first Ana nak ajar pasal background. Okay, dekat tepi ni semua dia punya item-item yang untuk kita pilih, untuk kita choose untuk apa yang kita nak guna untuk slide kita lah. So this is kita punya slide kat sini. Ini untuk grid atau apa-apa, sama ada kita nak dalam bentuk grid. Tapi mostly Ana tak biasa guna grid, so Ana just tak grid je. So ini size kita sama ada kalau kita nak gunakan untuk kita nak create untuk YouTube ataupun Facebook, kita nak post kat Facebook ke YouTube ke, kita guna horizontal. Contoh kalau kita nak post dekat Facebook juga ataupun dekat Instagram, kita juga boleh gunakan yang square. Yang vertical ni biasanya kita gunakan untuk just size phone. Macam tu. So ini untuk zoom in, zoom out. Okay. Yang ni dia punya timeline, dekat bahagian bawah ni dia punya timeline. So kita start dekat item tepi ni dulu. Yang first ialah scenes. Scenes ni maksudnya macam kita nak pilih apa untuk permulaan kita punya slide ni, sama ada kita nak guna intros, specific, image grid, macam-macam lah kita boleh pilih kat bahagian ni. So yang ni kan intros dia, memang banyak pilihan. Okay. So first Ana nak ajar kita punya nak letak background. So background dekat bahagian sini. So background ni pun kita boleh pilih, sama ada kita nak pilih untuk letak video footage, kita tekan video. Yang biasanya pro ni semua, ini untuk yang berbayar. So since kita guna yang untuk free user, so just kita guna yang basic je lah, yang biasa. Contoh kita nak letak video yang ni simple one. So kita letak. Okay, ni tadi Ana refresh sebab dia macam lambat kan. Okay, ni dia punya video tu macam mana bergerak. Nampak tak? Dia akan ulang. Sebab ini kita guna video sebagai background. Dia akan sambung ke slide 2 tau. Ni kan slide pertama, ni slide kedua. Kita fokus kat slide 1 dulu. Okay, first background. Background kita boleh pilih sama ada kita nak pilih background dari jenis video ke ataupun gambar. Gambar memang banyak kat sini. Ataupun nak guna gambar sendiri pun boleh. Just tekan dekat my media. So my media ni kita boleh dah pilih apa-apa gambar. Macam ni kan kita letak gambar kat sini. Ni gambar daripada media sendiri. Okay. So kalau gambar daripada Powtoon punya suggestion pun boleh juga, sebab gambar-gambar ni kadang-kadang lawa juga. Macam
sendiri ni depends lah untuk kreativiti sendiri. Okay, lepas tu kita pergi pada tulisan pula. Tulisan contoh anda pilih background untuk gambar yang ni kan, macam lawa. So kita pilih lah, kita nak letak add titles. So nanti dia akan keluar dekat add titles kan. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Ni lepas tu kita cakap cakap. Kita tulis apa-apalah, sahabat PRM. Contohlah macam ni. Lepas tu kita bolehlah tukar dia punya fonts ke, dia punya colour ke. Depends untuk kreativiti sendiri. Okay. Okay. Untuk kreativiti sendiri lah. Macam mana nak fonts dia nak besar mana ke. Lepas tu dia punya jenis font tu macam mana. It depends untuk kreativiti sendiri lah. Okay. Ni okay. Lepas tu kita nak add subtitle dia. Just tekan lah add subtitle. Kita punya apa. Kita tulislah apa-apa ke. Sebabkan dia macam bertindih kan. So nak lagi senang. Trik yang nak lagi senang sikit. Kita tekan dekat bahagian ni. Dekat bahagian timeline dia ni. Dia akan keluar sama ada kita nak pilih untuk tulisan sahabat. Ataupun untuk tulisan yang syukran. Anda tulis syukran sahaja tu. So sahabat PRM. Anda tulis kat sini. So just drag je bawa ke sebelah. So nampak lagi dia tak bertindih lah. Okay, yang ni anda tukar font sebab macam tak nampak kan. Tukar biru. Tak nampak juga. Warna putih lah, senang. Dia jadi jelas. Sebab disebabkan kita guna background yang dia warna dia tenggelam. Macam tu lah. Macam tu lah jadinya. Lepas tu kita boleh pilih untuk sama ada kita nak text element. Text element ni macam dia punya untuk nampak lagi border tulisan tu macam mana. Bukan border tulisan, macam dia punya untuk dia punya belakang tulisan tu lah. Ikutlah kreativiti sendiri. Sebab dia banyak sebenarnya ni. Text element, design title. Design title ni dia dah already letak dia punya tulisan dia. So macam contoh kita nak guna intro ke apa kan. Macam ni kan lawa kan. Macam ni macam tu. So nanti dia akan gerak macam ni. Macam tu. Dia akan gerak-gerak macam tu lah. Okay. So ni anda buang. So macam serabut. Lepas tu okay, itu dia punya font. Dia punya tulisan. Okay, contohlah anda nak letak text element ni. Tak belakang dia. Nampaklah lagi kemas sikit. Tak adalah tenggelam-tenggelam. Okay, kita anda upload kat sini lah. Okay. Contoh anda letak kat sini. Okay. Kan dia punya tulisan ni kan dekat belakang kan. So kita just setting je. Setting balik. Tekan setting. Lepas tu kita tekanlah arrange dia. Kita nak arrange kat back. So dia akan ke bawah. Disebabkan tulisan dia warna putih. Jadi memang tak nampak lah. Tak apa, kita edit balik. Okay. Kita tukarlah warna. Disebabkan dia punya background putih. Kita tukar warna hijau. Okay. Yang ni pun sama tadi. Syukran tadi. Okay, kita tukar warna putih. Warna last lain daripada warna putih lah. Pink. Tak nak. Ni. Okay. So, nampaklah macam kat sini. Dia sebenarnya banyak lagi design. So, ikut kreativiti antum semualah nak buat macam mana kan. Sebab dia ikut kreativiti. Macam tu. And I just show the simple one lah.
Lepas tu dah lepas font semua. Sebelum tu nak tunjuk dia adalah banyak lagi. Sama ada kita nak letak badge. Yang badge kat sini kan. Badge ni lebih kepada macam apa-apalah. Memang banyak dia punya design. Dekat bawah tu memang banyak dia punya design. Ikut kreativiti antum semua nak letak macam mana. Lepas tu infografik ni memang banyak. Okay. So next Ana nak tunjuk dekat dia punya characters. Characters ni lebih kepada macam dia punya animation. Dia punya animasi kartun dia tu. So contoh kita letaklah gambar orang ni kan. So dia boleh pilih sama ada dia nak dia punya karakter dia macam mana. Explaining ke, hello ke. Okay, Ana tekan hello lah. Macam ni. Pilih yang timbul sikit lah warna dia. Okay. Dia banyak lagi sama ada kita nak pilih apa-apa. Biasa yang pro-pro ni yang berbayar. So memang kita just guna yang basic je lah. Basic. Macam ni ke. Memang banyak karakter dia. Memang macam-macam lah dia punya karakter. So nampak lagi animation tu lagi nampak lawa. Okay. Kita drag kat sini. Dia pandang situ kan. Just kita flip lah. Kita nak tengok dia macam tu. Okay. Lepas tu jadinya first Ana nak just bawa dia ke depan dulu. Timeline ni Ana kumpulkan dalam satu ni je. So nanti Ana baru tunjukkan dia punya timeline dia gerak macam mana. Okay. So ni dia punya characters dia. Okay, next Ana tunjuk dia punya komponen-komponen. Komponen-komponen ni macam-macam props dia ke, dia punya shapes ke. Dia banyak props. Sebab dia ikut kreativiti antum semua nak buat macam mana. Yang basic ni, biasanya yang free ni dia banyak juga sebenarnya, lawa. Lepas tu Ana nak tunjuk audio. Ana nak tunjuk audio pula. Dia punya audio. Macam mana kita nak letak audio. Kan antum semua nampak kan dekat bahagian ni nampak ada setiap slide dia akan ada bentuk macam speaker ni tau. Speaker ni function dia untuk kita letak audio. So memanglah kalau kita nak, dia ada dua, sama ada kita nak letak voice over ataupun add music. Maksudnya sambil music tu bergerak, sambil tu kita bercakap-cakap. Boleh juga gitu. So contoh Ana letak music dekat dalam video ni. Kita pilih kita punya music. Dia memang banyak. Kalau antum semua nak letak daripada file antum, just tekan add music. Nanti dia akan keluar. So upload daripada file. So just ni lah masukkan apa-apa audio lah yang kita savekan kan. So nanti dia akan download dekat dalam ni. Macam ni. So nanti dia akan keluar dalam music. Itu dia punya music lah. Okay, lepas tu kita nak letak voice over. Voice over ni kita sama ada kita nak letak dekat entire PowerPoint ataupun current slide. Contoh antum bentangkan untuk slide ni je. So antum just add voice over untuk slide ni je lah. Just current slide. So add voice over. Sama ada kita nak letak dekat, kita nak record, boleh record. Kalau nak upload daripada file pun boleh. Okay, lepas kita audio tu kan, kita nak letak audio dekat bahagian voice over ni. Since Ana dah record,
So kita just letak voice over lah. So just untuk current slide. So nanti dia akan dengar macam ni. Hai, Assalamualaikum. Macam ni lah. Kan dia punya apa ni? Dia punya audio yang lagu tu lagi kuat. So kita just adjust dia punya dekat dia punya volume. Kalau ni kan audio untuk music. So kita pelankan sikit. Kita punya suara lagi besar, voice kita lagi besar. Volume lagi kuat lah. So lagi jelas lah bila kita dengar. Hai, Assalamualaikum. Macam ni lah. Macam tu. Ana dah tunjuk audio. Yang seterusnya ialah Ana nak tunjuk design yang sedia ada. Design sedia ada ni Ana tunjuk kat second slide lah. Okay, design yang sedia ada ni dia membantu kita untuk lebih macam bila kita kurang idea untuk create kita punya slide sendiri, dia pun dah sediakan macam suggestion gitulah. So kita buka kat sini. So contoh kita tak ada idea untuk letak intros tu macam mana. So kita pergi kat sini. Dia ada banyak. Contoh kita nak letak ambil bahagian ni. Okay. Ni dia dah suggestkan. Yang ni lah. Contoh kalau kita nak pilih lain pun ikutlah kreativiti sendiri. Sometimes intros ni tak adalah guna untuk intros je. Maybe kita boleh guna untuk slide-slide yang seterusnya. And then specific ni pula kita punya content lah. Content ni apa-apalah. Sama ada ni ke. Depends lah untuk diri sendiri. Contoh kalau kita nak tambah slide pun, kita just tambah blank slide kat sini. So nanti kita tambahkan untuk kita punya slide seterusnya konsep dia macam mana. Biasanya yang pro-pro ni yang berbayar. So kita just ambil yang basic lah, yang percuma sikit. Kalau dekat sini dah macam tak ada yang berkenan. Macam simple-simple kan. Kita boleh tengok balik dekat sini. Cartoon Dog ni kita boleh tukar. Okay, kita nak dalam bentuk yang macam lebih infografik. So kita just tukar je lah. And then kita tengok dia punya design ni macam mana. Ini lagi membantu. Dia function dia lagi membantu untuk kita create lebih kreatif punya design. Macam ni. Untuk kalau macam kita buat project assignment apa kan, untuk lebih macam dia smooth je jalan macam lawa, nampak kreatif. Kita boleh try this one ataupun mana-mana design lah. Try start. Okay, macam tu. Dia dah setting dia punya timeline sekali. So kita just tinggal edit je dekat bahagian ni contoh kan. Okay, ini untuk edit bahagian dalam-dalam design yang dia dah sediakan. Sebab kita tak nak gerak mana-mana. Kadang-kadang kita nak pilih kat sini tapi kita tak boleh nak pilih yang mana satu. Dia punya kotak-kotak kan sebab banyak sangat. Dia bertindih-tindih. So kita just tekan dekat sini je. Dekat timeline ni kita tekan. Ni kan ada banyak ni kan. Kita tekan yang dekat bahagian yang untuk kita tulis lah. Macam add titles macam ni kan. Okay, ni dia dah sediakan kotak ni. Just double click and then kita tulis apa-apa. Untuk kita tukar apa-apalah kita punya content tu kita nak letak apa. Dan seterusnya. Sebab kita tak nak gerakkan dia punya timeline tu. Sebab kita nak smooth je dia jalan. Okay, so yang ni pun sama. Ikutlah. Sebab dia punya kan, sebab dia dah setting dah dia punya timeline. Macam tu. Okay. Memang banyak lagi design sebenarnya.
Kalau tak nak yang infografik pun kita boleh tukar dekat sini. Lebih nampak macam whiteboard ke, lebih kartun-kartun hitam putih. Tukar specific one, specific lagi banyak macam lawa lah dia punya design. Ni pro, tak perasan pula Ana. Ni pro, so dia macam, kalau yang pro kan tadi, ada tunjuk. Yang pro ni dia akan macam ada garis-garis tau. Bila dia pro ni, kesan dia bila kita nak export video tu. Sebab nanti dia akan cakap, kadang-kadang tak boleh export. Kadang just boleh tukar pada kita download as PDF. Macam kita download file biasa. File biasa pula. Macam kita slide biasa lah. Ataupun dalam bentuk PDF. Dia bukan dalam bentuk video. So dia macam tak lawa. Sebab kita ni kan nak, sekarang kita tengah create video kan. Okay, just ambil yang tak pro. Dia banyak lagi design yang boleh antum semua cuba. Okay, next. Ana nak try transition pula. Transition ni dia sebenarnya dah tunjuk dah dekat sini. Tapi ni effect. Dia bukan transition, effect. Ana nak tunjuk effect dulu lah. Contoh effect ni kan. Okay, sekarang. Okay, effect untuk contoh kita nak letak macam mana dia masuk, macam mana dia keluar. Okay, kita just tekan setting and then tekan effect. Effect ni contoh dia gerak, dia masuk tu berlari dari kiri ke kanan. Ikutlah, depends on tu semua nak buat macam mana. Right. Okay, contoh kita pilih right lah. Okay. Lepas tu yang ni dia punya, kita punya yang awan ni. Kita setting, tekan setting. Lepas tu kita tekan lah dari mana, dari kiri. Okay, ikutlah kreativiti antum semua. Effect ni dia untuk setiap komponen, untuk setiap item-item yang kita addkan dalam ni. Tools yang kita letaklah kat sini. Yang paling uniknya kadang tulisan ni dia ada special unique tau bila dia punya effect. Contoh kita nak start tu, kan kita ada enter dengan exit. Enter tu macam mana tulisan tu masuk, exit ni macam mana tulisan tu keluar. Okay. Kalau untuk tulisan, dia special sikit. Sebab dia ada text effect dia. Contoh kita nak dalam bentuk tangan. Okay, tangan ni dia menulis. Lepas tu kalau ada yang scale dia macam pop up gitu. Ataupun dalam bentuk macam typewriter kan, tekan-tekan gitu. Ikutlah kreativiti antum semua. Kalau Ana macam minat tulisan sebab dia macam ada tangan betul kat situ. So kita bolehlah replay balik. Hai, Assalamualaikum. Ijinilah boleh. Dia ada tangan dia menulis. Lepas tu kalau yang bawah pula kita nak tukar effect dia pun boleh juga nak letak effect kan. Kita letak macam typewriter tu. Okay. Hai, Assalamualaikum. Ijinilah boleh. Nampak tak? Macam laju pula. Hai, Assalamualaikum. Dia punya apa? Dia punya yang teks syukran tu dia macam tertindih kan dekat tangan tu. Jadi kita tak naklah dia macam tertindih. Kita alihkan dekat timeline ni. Nanti Ana ajar macam nak alihkan dekat timeline ni. Kita adjust. So Ana tak nak nampak tulisan tu nak tunjuk tapi tertindih tangan kan. Hai, Assalamualaikum. Macam tu. Ijinilah boleh. Okay, itu bahagian transition. Ini transition untuk dia punya, dia bukan transition, dia effect untuk setiap komponen yang kita letak lah kat dalam ni. Transition ni sebenarnya Ana nak cakap pasal transition yang ni. Untuk dekat bila kita slide ni, dia macam slideshow juga. Tapi bila kan slideshow dia daripada slideshow kita nak jadikan satu video yang full. Yang lagi menarik. So kita letaklah add transition ni. Dia banyak, dia memang banyak types dia. Ikutlah kreativiti antum semua. Just nak antum boleh cuba nak fan up ke fan down ke. Kalau Ana minat yang sprizzle lah. Dia macam pusing je tu.
Tapi disebabkan sometimes dia effect juga untuk slide seterusnya ataupun slide sebelumnya. Dia laju sangat. Okay, contohlah. Anda letak sini and then second ni anda letak sini. Okay. So nanti kalau kat sini kadang tak nampak. So kalau kita nak lagi nampak, kalau kita nak lagi nampak kan, kita kena tekan dekat review. Hai, Assalamualaikum. Ijinilah delete. So nanti transition dia bergerak. Macam tu. So kadang kalau kita nak tengok kat sini boleh, cuma kadang dia tak jalan smooth sangat lah. Hai, Assalamualaikum. Kita kena tekan biru ni. Kita tengok entire Ijinilah delete. Dia sometimes smooth kan, sometimes tak juga. Dia depends lah internet connection masing-masing. Okay, lepas tu transition ni simple je. Okay, next nak tunjuk timeline. Sebab timeline ni very important. Kadang kita dah buat and then tertindih pula. Macam tu. So timeline ni dia punya kita nak adjust dia dekat bahagian bawah ni. Nampak dia punya nombor berapa second semua ni. Ni memang very important lah. Kalau kita nak create video tu, timeline yang paling penting. Kita kena jaga. So, yang untuk satu slide ni, untuk PowerToon, untuk setiap slide, dia limit dia 20 second je. Contoh anda buat macam ni kan, ada limit je. Dia limit dia sampai 20 second. Nanti dia akan beritahu. Okay, nampak dia cakap each slide limited to 20 second. So, anda kurangkan balik dia macam nanti panjang pula kan. Okay, yang ni. Okay, lepas kita dah adjust timeline kita nak berapa slide ni. Sometimes kita boleh je panjangkan lagi. Tapi memang kita tak semestinya untuk satu slide tu. Contoh kita nak terangkan dia point dia banyak. Tapi point dia terlalu banyak. Jadi dia macam sampai satu slide ni tak sempat nak habis. Dia sampai 20 second kan. So satu slide ni sometimes dia panjang point tu. Jadi dia tak boleh nak muatkan untuk slide yang dekat first slide. Kita just sambung je dekat second slide. Ataupun kita nak macam kita benda yang slide ni nak sama macam selepasnya. Kita just extend dia kan. Kita extend dia. Okay, macam ni. So nanti dia akan ada lah. Kita transition balik kan. Okay, ni kita extend dia balik. So dia akan gerak macam ni. Hai, Assalamualaikum. Ijinilah. Okay, contoh kan limit dia sampai 10 second. And then dia sambung. Hai, Assalamualaikum. Dia sambung seterusnya. Slide yang seterusnya dia akan sama tau macam sebelum ni. So contoh kalau memang information yang kita nak letak dekat slide tu terlalu panjang, kita tukarlah komponen-komponen kat dalam ni. Kita just adjust lah mana-mana. Contoh kita letak ini dah tak nak kan. Kita just buang je. Kita just create untuk komponen-komponen yang baru. Macam tu. Ataupun anda try tunjuk lah. Yang ni kan first kan. Okay, macam dekat first slide ni gambar dia kita nak background yang sama macam second slide. Tapi kita nak try sampai slide seterusnya. Kita sambung. Ataupun kita tak nak letak transition lah sebab kita nak sambung. Jadi kita just remove je lah. Remove transition kan. So nanti dia tak adalah menampak macam terkat. So just sambung je untuk slide seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Okay. Audio pun nak tukar pun boleh juga asalnya. Sebab ini kan audio untuk current slide yang tu. So just buang je lah yang ni.
Just in case kalau kita tak nak pun, kita buang audio dia. Tekan kat audio. Tekan clear. So nanti dekat sini tak ada. Tapi yang tak sure keadaannya. Oh, kat sini still ada. Okay. Sebab dia depends on setiap slide. Contoh kita nak audio yang sama kan. Kita masukkan audio yang lain. Lepas tu kita masukkanlah komponen-komponen yang lain. Macam kesinambungan daripada slide yang first lah. Depends untuk antum semua create video tu macam mana. Contoh kita macam ni. Nanti anda tunjuk sambungan macam mana. Nak try dia sambungan dia macam mana. Okay, next. Duration dah. Okay. Okay. Ini dia punya, lepas dekat timeline ni juga, kita kena jaga control dia punya time. Dia punya tempoh untuk setiap komponen, sama ada tulisan ke apa-apa, untuk berapa second dia nak bergerak. Contoh macam ni kan, dia ada awan, lepas tu ada sahabat BRM. Okay. Ini semua dia ini maksudnya dia start at 0.5 second tau. Maksudnya sebab kita nak tahu dia punya masuk tu macam mana. Sebab kan tadi kita dah letakkan dia punya effect dia masuk macam mana. Okay. Okay, contoh kita nak, okay, dia start ni. And then kita nak habis dia before 8 second ke, dia macam nak keluar balik lah. So kita just masuk macam tu. Nanti sebab dia tunjuk 4 ni, sebab dalam satu ni dia ada 4 komponen. So memang dia tunjuk 4 lah. So 4-4 ni akan akhir pada 8 second. So macam mana kita nak dia punya keseluruhan ni, kita nak ending dia, exit dia macam mana. Depends, kalau nak buat sesuatu pun boleh juga. Sesuatu effect dia tekan exit, ending pula. Exit dia macam mana, contoh macam ke down ke, ataupun next we try untuk tulisan dia. Tulisan biasanya dia takkan, kan tadi kan ada tangan kan, ni dia takkan padam balik. Dia just masuk lah, exit, masuk balik. Untuk exit, maybe dia akan pergi kepada masuk daripada right. Dia comel dia punya effect ni. Contoh nak tunjuk. Hai, Assalamualaikum. Ijinilah. Okay. Tadi syukran tadi, dia tak ada ending sebab tu dia bersambung sampai sebelah. Sebab kan yang ni kan dia punya awan dia akhir kat 8 second. So, kita nak try sebelum 8 second lah. Macam 7.5 tu. So, dia punya ending ni pun kita tak adjust lagi. Ending dia, exit dia, exit dia. Okay, kita nak try dia masuk dari atas lah, gitu. So, nanti kita try macam ni. Hai, Assalamualaikum. Ijinilah. Delete. So, nanti yang tu semua keluar at the same time. Macam tu. Dia kalau yang biru ni, kita nak play untuk satu forward untuk second. Dia sambung untuk entire pautan lah. Kalau untuk yang bracket ni, untuk play slide saja. Untuk slide ni je kita nak replay. Macam tu lah. Okay, lepas tu contoh macam Ana cakap tadi, contoh kita nak sambung yang ke sebelah kan. Yang tadi yang sama ni kita gerak macam ni kan. So dekat 8 second ni, kita nak letak komponen tu dekat 8 second pun boleh kita letak macam ni je. Kan semua dah kosong kan. Jadi kita letaklah apa-apa, macam kita nak letak information pasal apa-apa lah. Okay, like the main titles. Okay, the first one is what?
Okay, macam ni. Dia akan start 8 second kan. Ni sebab Ana limit kan kat 10 second. Contoh lah. Contoh dia limit tadi kan sampai 20 second je. So ini contoh dia jadi 10 second. Tapi disebabkan sampai 20 second tu tak cukup untuk satu slide sebab terlalu banyak information yang kita nak letak. Sebab bila kita panjangkan nanti kita boleh letak dekat komponen mana-mana. Macam tu lah. So nanti dia akan still ada yang ni, yang tiga-tiga ni akan still ada sampai akhir and then next slide juga. So kiranya macam ni. Hai, Assalamualaikum. Ijinilah delete. Okay, kan dia ada kat situ kan. Contoh dari situ kan, Ana sambung ke slide seterusnya. Ini yang tadi dia still ada tau. Yang ni semua ada. So kita tak nak benda ni semua ada. Kita delete. Kita delete yang ni. Kita nak sambung yang tadi ada kan. Tekan balik kat sini. Just copy. Lepas tu kita paste lah dekat sini. So dia akan sambung daripada yang sebelumnya. Contoh dari sini. Okay, macam ni. Kan dia sambung. Dia macam tak ada perubahan. Macam tak ada changing slide. Macam tu lah. Sebab tu kita tak perlu letak transition antara slide 1 dengan slide 2. Since contoh ini untuk situation yang macam kalau yang tadi first slide tu dah already limit 20 second. So tapi information kita tak habis lagi. Kita just nak sambung je. Nampak lagi smooth je nak sambung terus. Macam ni lah. Kita adjust dia macam ni. Lepas tu contoh. Kita sampai sini je. Nanti dia pop up keluar. Kita nak dia keluar semua sekali. Just effect dia exit macam tu. So nanti dia naik atas. Semua tu. Okay. Kan tadi kan kita punya ni habis 4.5 second. So kita nak masuk. Contoh kita banyak point lah kan. Kat sini. Sama yang sama saiz. Okay, contoh. Ni kita letak kat bawah ni. Sebab kita nak dalam satu slide je kita boleh ubah-ubah. Macam dia yang ni masuk, ini masuk mula-mula. Masuk pula. Contoh tadi berapa second? Tadi sampai 4.5. Okay, contohlah kita masuk lambat sikit. 4.5. Ni memang dia kena main-main dengan timeline sikit. So contoh yang first ni kan kita kan start daripada awal. Dia sebenarnya start daripada slide seterusnya je. Lepas tu dia sampai 4.5 seconds. So nanti ini kita perlu setting lagi. Dia punya effect masuk dia. Biasa pop macam tu je lah. So exit ni kita keluar down lah macam tu. So tadi dia naik atas, ini down. Tapi ikutlah kreativiti sendiri kan. So tadi sampai dia berapa second? 4.5. So ini letaklah ikutlah kreativiti antu semua nak letak berapa kan. Kalau nak lagi seragam, kita buat kiraan lah. Macam tu. So kita start daripada awal. Ni daripada start sini kan dia keluar situ. So nanti yang first tu dia akan keluar dulu. Contoh kalau yang first tu kan dah keluar kan. Yang first ni, yang ni dah keluar dulu. Dia habis 4.5 and then kita masukkan yang baru dekat ikutlah. Contoh kita nak letak dekat 5.5 second, kita masukkan point yang seterusnya. Okay. Yang ni pula kita habis dekat 9 second. Macam tu. So nanti sambung second point.
And then yang first point tu dia akan keluar, dia masuk ke point seterusnya. Kalau tak nak terlalu cepat macam nak seragam je, kita buat kiraan berapa second untuk seragamkan. Ini berapa second, ini berapa second. Ini bahagian macam timeline untuk kita lagi nampak lebih kreatif lah. So depends untuk antum semua nak buat macam mana. Tu bahagian timeline. Lepas tu antum semua nak ambil titles ataupun nak ambil point-points. Point form memang banyak dekat bahagian kanan ni. Memang banyak. Dia macam memang banyak design. Dekat PowerPoint memang dia sediakan banyak design. Ikutlah kreativiti antum semua nak macam mana. Information. Kita nak create video yang lawa kan. Okay. Contoh. Sekarang. Contoh kalau since everything dah okay semua tu. Kita dah memang puas hati dengan video kita. Bolehlah kita create video tu. Kita jadikan dia satu video. Macam mana? Okay, first kita kena, dia dah already save, sama ada kita nak tukar yang title dia apa, save as PowerPoint ke apa ke. KPRM. Okay, so kita dah bagi tajuk. Okay, kita dah save. Dia memang auto save. So kita tekan dekat bahagian export, dekat bahagian kanan ni kita punya, nampak kita punya ni dekat bahagian dia punya kotak putih ni. Ni bahagian export. Kita tekan. Kita export ni sebab contoh kita kan free user. So kita tak boleh nak download download video tu jadi MP4. Kita kena main, kita trik-trik sikit lah. Kita kena post dekat YouTube dulu. Kat YouTube and then baru kita download balik. Download ni ialah sebab kita punya YouTube kan. Kita post kat YouTube, kita gunakan akaun YouTube kita lah. So dekat YouTube ni kita post. Tekan kat YouTube. Okay. Kita nak post public ke private ikut lah. Ikut sendiri. Biasanya private lah sebab ini tak nak public kan. So kita tekan next. Details dia, contoh details dia. Bit KPRM. Lepas tu kita nak add description pun boleh. Okay. Lepas tu kita select kategori. Biasa kalau kita memang buat untuk PowerPoint, kadang-kadang kita buat untuk assignment kan. Just buat je lah education. Lepas tu kalau PowerPoint privacy ni biasanya dia takkan private kan. Kita memang kena public kan. So nanti kita dah memang betul-betul details. Kita dah tahu dia confirm. So tekan next. Next ni bahagian quality. Macam tadi kan ada nampak kan dekat video tu ada watermark tau. So kita tak boleh nak remove watermark. Sebab benda yang sama sebab kita free user. Kalau kita pro, kita tak perlukan, kita nak buang watermark pun boleh. Tapi disebabkan kita free user, kita kena include watermark. So kita punya quality, nasib baik dia bagi special sikit. Quality ni dia tak bagi 480 ke 360 ke, dia bagi juga untuk HD quality bagi yang free users. So kita tekan dekat HD quality. Contoh kalau kita nak video tu ringan, lepas tu kita nak just tengok kat phone ke, kita nak post kat phone ke apa kan, kita bukan nak bentangkan, kita just 480. Tapi kadang kan takut benda tu kita punya tulisan takut blur, takut tak clear, kita just buat je lah HD quality. And then kita dah, ni kita upload with watermark. Okay, so sekarang kita tunggu untuk upload kat YouTube. Dia memang agak tunggu lama sikit. Okay, nanti dia akan keluar dekat your PowerPoint has been upload successful. So nanti kita tengok dekat YouTube. Okay. Okay, ni contoh kalau kita nak adjust, kita nak edit dekat bahagian YouTube ni sebelum kita
Dia sebenarnya dah publish sebenarnya, cuma kita nak edit untuk apa-apa kan. Ikutlah. Kalau yang dah biasa guna YouTube untuk post apa-apa, just edit untuk bahagian ni. Kalau kita nak peribadi, kita nak umum, kita tukar balik umum ke. Okay, lepas tu dah terhasil dekat YouTube. Hai, Assalamualaikum. Izinilah delete kat sini. Okay, dia memang terhasil. Okay, ni contoh kalau kita nak download kan, kita tekan dekat tepi ni, kita nak download video tu balik, kita buat turun ataupun download lah. So nanti kita dapatlah video tu macam ni. So nanti kita boleh buka. Ni kita tengok, nampak Hai, kualiti dia sangat Assalamualaikum. lawa sebab dia 720 Izinilah delete HD quality. So dia macam ni. Just kalau kita nak untuk contoh kita tak nak download, kita just memang nak terus upload dekat YouTube, kita pun untuk pembelajaran, untuk assignment, kita nak share link, kita tekanlah untuk dapatkan link sharing for sharing macam tu. So macam itulah kita punya penghasilan video itu. So terima kasih kerana menonton. Harap antum semua dapat faham. So apa-apa yang tak faham boleh ditanyakan. Okay, insyaAllah boleh dijawablah soalan-soalan antum semua. Okay, sekian daripada Ana. Assalamualaikum.